Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir bi kitabika absarana washrah bihi sudurana wasta'mil bihi abdanana wa atliq bihi alsinatana وقوي به جناننا وأسرع به فهمنا وقوي به عزمنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والحمد لله رب العالمين أما بعد. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang beri hidayah dan taufiknya pada kita semua malam ni. Alhamdulillah dapat bersama-sama lagi kita dalam program pengenalan atau pembentangan pengenalan ilmu usul qiraat Ibnu Amir. Usul qiraat Ibnu Amir. Mudah-mudahan kita semua dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada pihak penganjur iaitu RH Qiraat Center yang adakan program berkaitan dengan metodologi qiraat. Alhamdulillah kita telah pun malam ni pertemuan adalah pertemuan yang ketiga dalam kita bincang. Kita bincangkan usul atau metodologi qiraat Ibnu Amir. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lapangkan dada kita dan mudahkan kita untuk memahami apa yang kita bincangkan, insya-Allah. Ya. Baik, terima kasih juga kepada tim yang banyak membantu, tim RH Qiraat Center banyak membantu dalam melancarkan lagi program. Juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang berkesempatan untuk bersama-sama pada malam ini. Okey, telah kita bincang pertemuan pertama dan yang kedua mulai dengan biografi imam yang pertamanya Ibnu Amir, kemudian yang kedua Hisham, dan juga beberapa usul telah kita sentuh tentang bab basmalah, mad dan qas, berkaitan hak kinayah, sedikit sentuh tentang izhar idgham. Jadi pada malam ni kita akan sambung lagi perbincangan qiraat Ibnu Amir ini, pertemuan yang ketiga. Okey, Ustaz mulakan dengan biografi Imam Ibnu Zakwan. Imam Ibnu Zakwan. Selepas daripada kita dah kenal Ibnu Amirnya, Hishamnya, yang ini kira yang terakhirlah untuk pengenalan imam bagi perawi kepada Imam Ibnu Amir, iaitu yang keempat dalam senarai. Ibnu Amir ini kedudukannya pada nombor 4. Ibnu Zakwan, namanya ialah Abdullah bin Ahmad bin Bashar ataupun disebut juga Bashir bin Zakwan. Itu Zakwannya ada, Ibnu Zakwan. Maknanya dinisbahkan kepada nama datuk dia, Zakwan tu. Nama sebenarnya ialah Abdullah bin Zakwan bin Amru, dan kinayahnya Abu Muhammad ataupun disebut Abu Amr ad-Dimashqi. Beliau dilahirkan pada tahun 173 Hijriah bersama pada hari Ashura, dan juga wafat pada tahun 242, iaitu hari Isnin bersamaan 857. Lahir 173 bersamaan 789, ada silapan sikit tu. Dan wafat 242 bersamaan 857. Jadi usianya tak adalah panjang bandingkan dengan imam-imam yang sebelum ini. Dan beliau terkenal dan masyhur di Syam, daripada Ibnu Amir Asy-Syami, maknanya daripada bahagian Syam, sebagai ahli Al-Quran ni banyak silap Imam Masjid
merupakan imam masjid di Dimashq. Dan antara gurunya ialah Abi Sulaiman Ayyub bin Tamim. Kalau masih ingat yang kita sentuh tentang Hisham pun sama juga. Ya, Abi Sulaiman Ayyub bin Tamim juga salah seorang daripada gurunya ialah Al-Kisai dan juga Ishaq Al-Musayyibi. Dan manakala kalau kita tengok Abi Sulaiman pula mengambil bacaan daripada Abi Amr Yahya bin Harith Az-Zamari dan beliau ambil daripada Ibnu Amir. Jadi maksudnya di sini ada perantaraan juga seperti mana Hisham, ya. Seperti mana kita dah perkenalkan Hisham, guru yang samalah Abi Sulaiman Ayyub tu dengan Ibnu Zakwan, bermakna kedua-dua perawi ini iaitu Hisham dan Ibnu Zakwan tidaklah mengambil bacaannya secara langsung daripada Ibnu Amir. Itu kita pun dah sebut juga minggu yang lepas kenapa Hisham tidak mengambil terus daripada Ibnu Amir kerana usia, di mana Hisham tak sempat untuk hidup sezaman dengan Ibnu Amir. Okey, itulah sedikit ringkas sangat tentang riwayat hidup Ibnu Zakwan. Dalam buku-buku pun cerita pasal dia tak panjang sangat. Mudah-mudahan kita dapat sikit maklumat tentang riwayat hidup Ibnu Zakwan. Okey, kita masuk perbincangan terus kepada sambungan tentang izhar dan idgham. Ya, izhar dan idgham. Baik, Ustaz mula dengan sambungan yang sentuh tentang kedua-dua perawi yang mana sama bacaan mereka, maka kita kata Ibnu Amir mengidghamkan huruf nun pada huruf nun. Mengidghamkan huruf nun pada huruf nun yang terletak pada ejaan sin. Yasin bila diwasalkan dengan wal Quran. Maksudnya ginilah, huruf nun yang ada dalam huruf sin di ejaan sin ya nun, sin ya nun ejanya pada surah Yasin itu, bila kita wasal dengan wal Quranil Hakim, maka kita kena masukkan nun ke dalam waw. Nun ke dalam waw. Ya. Maknanya di situ berbeza dengan riwayat Hafs. Kalau kita pernah belajar Hafs tentang perkara ini, maka kita boleh buat bandinganlah, boleh fahamlah, ataupun kita tak pernah sentuh lagi perkara ini, mungkin dapat maklumat malam ni. Maknanya Hafs baca dengan izhar. Ya, contoh Yasin wal Quran. Itu cara bacaan izhar untuk Hafs. Tapi kalau Ibnu Amir dia idgham. Yasin, cukupkan 6 dulu. Jangan nak idgham terus, kena cukup dulu 6. Yasin, bibir kita biasa je, jangan terus muncung. Okey, dah cukup 6, nak masuk waw baru kita muncul. Ya. Kalau kita muncul awal tu kira tak aci lah. Jadi berdengung tu panjang 6 harakat. Jadi kita tak nak dengung tu panjang 6 harakat. Mat tu 6, dengung tu 2 saja. Okey. Baik. Seterusnya, nun yang terletak pada ejaan nun yang kita rujuk kepada surah Al-Qalam ayat pertama. Bila kita wasalkan nun dengan wal qalami, maknanya ini pun sama dengan apa yang kita sebut tadi, Yasin dengan wal Quran. Kedua-dua tempat ini bagi bacaan Hafs baca izhar. Jadi berbezalah dengan Ibnu Amir yang bacanya dengan idgham. Okey, nun apa kita sebut nun tu panjangkan 6 harakat. Nun.
Bila cukup 6, nu kita tekan pada waw, ya. Tekan pada waw untuk idgham. Nu wal qalami, dan pastikan dengan tu ada 2 harakat juga kita baca. Okey. Itu kalau sambung lah, ya. Kalau sambung, apa yang kita sentuh tu ketika wasal. Kalau berhenti, yasin ke atau nun memang akan diizharkan saja, huruf nun yang ada pada sin, huruf nun yang ada pada nun. Okey. Rasanya boleh faham, ya, satu poin di sini. Baik, kemudian seterusnya, tempat yang diidghamkan juga bagi Ibnu Amirnya ialah huruf sa dimasukkan ke dalam huruf ta pada surah Yunus. Tahu mana tempat? Ada berapa tempat ni kalimah ini? Mana-mana tempatlah. Huruf sa ke dalam ta, kalimah labistu. Labistu ke, labista ke, labistum ke. Jadi dia idghamkan, masukkan. Dan macam biasalah, kalau tanda yang menunjukkan kepada idgham tu, kita lihat ada tanda sabdu, ya, tanda sabdu pada huruf yang diidghamkan. Okey, iaitu huruf ta lah. Baik. Faqad labittu, ya, faqad labittu fikum. Kalau tengok yang atas tu, itu bacaan Hafs. Faqad labistu. Tuan-tuan dan puan-puan kena letak makhrajnya betul-betul pada huruf sa. Selesaikan sa. Labistu. Lepas tu, kalau Ibnu Amir ni senang saja. Kita terus sebut huruf ta saja. Labistu. Ya. Okey. Seterusnya, huruf dal idghamkan, idgham. Saya kena delete, ada tak terdelete ni, kejap ya. Idgham. Okey. Huruf dal diidgham ke dalam huruf sa. Ya, huruf dal dimasukkan ke dalam huruf sa. Beza dengan Hafs, kita akan baca dengan izhar, sebab itu dalam Quran Hafs ada tanda mati pada huruf dal. Bila ada tanda mati pada dal, fahamlah tu kita kena baca dengan izhar, maka kena bagi hak sifat yang ada pada huruf dal. Ya, sifat yang ada pada huruf dal iaitu qalqalah. Wa man yurid thawabad dunya. Yurid thawabad dunya. Tapi bila kita baca Ibnu Amir, kita dah masukkan dal dalam sa, hilanglah qalqalah tersebut. Wa man yurid thawaba. Okey. Wa man yurid thawaba. Okey, baik. Okey, kemudian kita fokus kepada Hisham. Ya, Hisham maksudnya melibatkan Hisham saja. Tadi Ibnu Amir mengizharkan huruf sa bertemu dal seperti mana riwayat Hafs. Huruf sa bertemu dengan dal. Sa bertemu dengan dal iaitu pada ayat yalhas dzalika. Yalhas dzalika. Yalhas dzalika. Ya. Ini salah ni. Kan izharkan sa bertemu dal, beza dengan huruf, beza dengan Hafs lah. Yang Ibnu Zakwan tu maksudnya yang sama dengan Hafs. Okey, sekali lagi Ustaz ulang ya. Huruf sa diidghamkan ke dalam huruf dal. Bagi riwayat Hisham,
Okey, bermakna di sini kalau kita tengok bagi riwayat Hafs dari segi penandaan sa tu ditinggalkan kosong. Kemudian zal tu ada sabdu. Bila bentuk tandanya macam tu menunjukkan kita kena baca idgham. Itu kalau sambung lah ya, kalau sambung. Bukan nak kena sambung, tapi kalau kita baca sambungnya gitu. Yalhadzalika, hilang terus huruf sa. Yalhadzalika. Okey. Tapi Hisham dia baca dengan izhar. Bermakna kita kena letakkan lidah kita pada huruf sa. Yalhas, letak pada sa dulu. Yalhas zalik. Maknanya di situ sa dengan zal pun sama je makhraj. Sa, zal. Bezanya sikitnya ialah kalau kita lihat dari segi sifatnya. Sifat. Ada sifat hams bagi huruf sa tu. Yalhas zalika. Okey, jadi yang penting kita boleh rasa kita clearkan sa dulu, yalhas zalika. Baru sebut huruf zal. Okey, jadi kalau kita hilang terus sifat, tak ada langsung sifat sa tu, seperti sifat hams dia, kita terus pergi ke zal, maknanya kita dah baca dengan idgham. Okey. Kalau wakaf itu saya maklumlah, kalau wakaf tu lidah pada makhraj sa kedudukannya. Au tatrukhu yalhas. Habis. Kemudian kita pun bernafas, ambil nafas yang baru kita sebut zalika masalu. Okey. Itu untuk Hisham. Nanti untuk Ibnu Zakwan kita sentuh pula. Baik. Kenapa idgham sa ini copy paste ni tak buang. Kemudian sa diidghamkan ke dalam huruf ta. Sa diidgham ke dalam huruf ta. Kalimah uristumuha. Uristumuha. Jadi Hisham kita terus masukkan sa dalam ta. Uritumuha. Penandaannya diletakkan tanda sabdu. Uritumuha. Ya. وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Okey, baik. Selesai. Okey, yang ni yang tadi. Kemudian tentang zal pada kalimah iz. Kalimah iz. Bagi Hisham, dia idghamkan ke dalam huruf-huruf yang bersifat dengan sifat sofir. Bertemu dengan sod, bertemu dengan sin, bertemu dengan zai. Jadi dimasukkan ke dalamnya. Contohnya, ini kita sama juga dengan qiraat yang pernah kita bincang lah sebelum ni. Kadang-kadang ada yang sama, ada yang berbeza sikit. Ini seperti qiraat Hamzah, sama yang apa yang kita sentuh ya. Kalau tuan-tuan ada yang buku Hamzah tu boleh rujuk balik. Tapi bukan semua yang sama, ada tempat yang berbeza juga. Okey. Jadi kalau kalimah id tadi kita sebut huruf zal yang ada pada kalimah id, jumpa huruf-huruf sofir tadi, dia idghamkan. Okey. Wa iz zayyana. Kalau kita baca Hafs memang agak seberat sikitlah atau kekok sikit nak sebut zal. Wa iz zayyana, kena selesai zal dulu baru sebut zai. Wa iz sarafna, zal dulu baru sad. Iz sami'tumu, zal dulu baru sin. Tapi kalau Hisham seterus saja ya. Wa iz zayyana. Wa iz zayyana, masukkan terus ke dalam huruf sofir. Okey. Kemudian wa is-sarafna. Ya, wa is-sarafna. Is-sami'tumu. Is-sami'tumu. Okey.
Baik, kemudian begitu juga huruf zal. Bagi Hisham, dal dalam kalimah id dimasukkan ke dalam ta dengan dal. Ta dengan dal. Contohnya, okey, ini nat'iyah ni, itu kita dah terangkan. Okey, dal, dalam dal, id dakhalu. Ya, masukkan id dakhalu. Iz taqul, masukkan bacaannya ialah ittaqul. Ya. Mungkin kita akan rasa macam banyaknya nak ingat, seperti yang Ustaz maklum lah, ini jangan bimbang. Poin-poin yang kita sebut ni jangan bimbang, banyak walaupun banyak, tapi kalau kita bertalaki, berpandu kepada Quran tu, insya-Allah banyak membantu kita lah. Melalui kita faham penandaan tu pun dah okey. Ya. Dah ada, cuma kena perhati betul-betul lah. Tengok tanda-tanda yang ada dalam mushaf tersebut. Okey. Kemudian juga Hisham idghamkan zal kalimah iz ke dalam huruf jim. Ke dalam huruf jim dia masukkan. Beza dengan Hafs kena izhar dulu. Wa iz ja'alna, selesaikan zal, lepas tu baru sebut jim. Tapi Hisham senang. Wa iz ja'alna. Ya, terus masuk. Wa iz ja'alna. Okey. Okey, baik. Situ. Habis. Seterusnya, ini Hisham dulu ya. Hisham. Lepas ni ada poin untuk Ibnu Zakwan. Hisham juga mengidghamkan dal pada kalimah qad. Dal ni dia banyak tempat juga dalam Al-Quran. Di mana di berbagai kalimah dia ada. Ini kita fokus kepada dal yang ada pada kalimah qad. Bila bertemu dengan huruf-huruf sad, sin, zai, huruf yang di hujung tu, tempat kedudukan makhrajnya, maka dia masukkan, ya. Begitu juga bertemu dengan dad, shin, jim, ya, pun juga idgham. Ini tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada buku yang buku Allahyarham Ustaz Rahim, boleh rujuk. Dalam tu dah ada juga. Buku Qiraat Ibnu Amir. Tu banyak bantu juga tuan-tuan dan puan-puan untuk dapat memahami usul Qiraat Ibnu Amir. Tak kena banyak saling lah, ya. Cuma Ustaz buat dalam bentuk catatan macam ni untuk mudahkan juga. Okey. Juga kalimah dal pada kalimah qad yang bertemu dengan dal dha, atau huruf yang bersifat lathawiyah, dal dengan dha. Okey, contohnya yang ni, ini. Ini dalam buku Arash ada. Faqad zalama, faqad dhalla, qad dhallu. Bagi kita, setengah kita agak susah nak baca pada kalimah faqad dhalla bila mana dal bertemu dengan dad. Banyakkan pembaca yang baca Hafs lah, ya, dia terus masukkan dal dalam dad. Faqad dhalla. Jadi itu dah bertukar qiraat lah tu. Kalau dia baca dengan idgham faqad dhalla. Antaranya ialah dia dah baca seperti mana riwayat Hisham yang masukkan dal dalam dad, faqad dhalla. Jadi senang. Ya, qad dhallu, faqad dhalla, faqad zalama. Senang saja untuk sebut riwayat, untuk baca riwayat Hisham. Tak perlu lagi kita bunyikan qalqalah, tak perlu letak lagi lidah pada huruf dal, terus sebut huruf yang depannya. Tapi kalau Hafs, kita kena jelas dulu huruf dal. Tapi setengah orang tu tak ada masalah sebab dia dah biasa buat gitu, ya. Okey. Kecuali iaitu pada surah Sad ayat yang ke-24 dibaca dengan izhar. Ya. Surah Sad
ayat yang ke-24 Hisham baca dengan izhar. Qala laqad zalamaka. Laqad zalamaka. Jadi situ taklah diidghamkan laqad zalamaka. Ya. Okey, jadi kena perhati betul-betul. Tengok penandaan tu. Sebab sebelum ni kita dah sebut dal pada kalimah qad jumpa dha kena idgham. Kat sini jangan pula kita kata salah cetak ni, kenapa ada tanda mati? Ilmu tak habis lagi lah tu. Kenapa ada tanda mati? Kita pula ambil liquid pula buang. Itu masalahnya. Kan? Rujuk dululah. Rujuk dulu, siapa-siapa yang lebih kita boleh buat rujukan, tanya kan betul ke tak penandaan yang macam ni tu, takut tersilap cetak. Ya, yalah kadang-kadang ada juga yang berlaku salah cetakan kan. Lebih lagi kalau yang tak ada KDN tu. Kalau tak ada KDN, kelulusan KDN tu nak hati-hati jugalah. Dan lebih lagi juga kalau kita download daripada internet PDF semua tu, kena banyak berhati-hati. Okey. Okey. Baik. Seterusnya kalau kita pergi yang berikutnya, ini pun sama. Sama ya. Sama berkenaan dengan yang dibaca dengan idgham. Okey, yang dibaca dengan idgham. Dal pada kalimah qad bertemu dengan zal, bertemu dengan zai, bertemu dengan jim, bertemu dengan sad, bertemu dengan shin. Okey. Okey, kalau kita baca hafs bunyikan qalqalah macam yang Ustaz sebutkan tadi, dan kalau kita baca dengan Hisham kita terus masukkan saja. Walaqad zara'na walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Okey. Baik, seterusnya. Walaqad, ini pun contoh saja, contoh yang tadi. Walaqad zayyana. Walaqad zayyana. Ada yang tanya sifat istitonah yang mana satu tu istitonah ni? Lah. Dah terlepas ke? Ada yang tanya Ustaz tak. Sabot tu tadi Ustaz. Pastinya. Yang sentuh yang mana tadi istitonah, dan istitonah tu apa? Istitonah ke istitolah? Istitolah. Istitolah kan, sila eja lah tu. Istitolah. Itu berkaitan dengan dot lah agaknya ya. Dekat mana tadi? Tapi yang laqad dhalla tu kan kadang-kadang orang bukannya buat dot betul-betul Ustaz, dia masuk, dia jadikan lam jadikan dal tu tebal. Macam kan laqad sebab dia pakai hujung lidah, bukannya pakai sisi lidah kan, hafatan lisan kan. Itu yang mungkin kenapa orang dah terbiasa untuk yang ini kan. Agaknya lah, dia bukan sebut dot, dia sebut tebalkan dal. Dal tu kan. Dal mungkin juga salah satu sebabnya. Salah satu sebabnya dia tak kena letak pada makhraj huruf dot menjadikan nampak berlaku idgham di situ. Jadi dua lah silapnya, satu dia tak izharkan dal, yang kedua dia dah salah makhraj, dia dah tak tepat dari segi makhraj. Ya. Okey. Jadi betul lah tu sifat istitolah yang pada huruf dot. Okey, baik saya pergi terus. Okey, ini kopi daripada sini lah ni. Idgham lam. Hisham memasukkan lam pada kalimah hal, pada kalimah bal,
ke dalam ta. Ya. Kalau ada lam, kalimah hal dan bal ini jumpa ta, dia masukkan. Hal ta'lamu bal ta'tihim. Sebab itu baca has pastikan betul-betul kita sampai pada poin makhraj lam tu, hal ta'lamu. Hal ta'lamu, ada orang panggil sifatnya bainiyahnya, ya, ataupun kita kata tawassut dia tu, hal ta'lamu bal ta'tihim. Tapi kalau baca Hisham, senanglah. Hat ta'lamu, hilang terus. Hat ta'lamu bat ta'tihim. Itu faedahnya kalau kita bincang pasal qiraat, kita akan jadi lebih alert bahagian sifat ke, ataupun baca dengan lebih berhati-hati supaya tak bercampur aduk qiraat. Kalau kita dah selalu sangat main dengan qiraat ini, masa kita baca tu dia datang. Baca macam ni jadi qiraat ni, baca dia jadi gitu. Ustazlah baca, dia akan datang benda-benda tu. Ya. Supaya kita berada pada track yang betul nak baca riwayat apa. Okey, jadi macam ni dia letak tanda sabdu pada huruf ta. Lagi nampak jelas lah. Ini hukum idgham. Hatta ta'lamu lahu samiyya. Ya. Perhatian dibaca dengan izhar lam. Bertemu ta pada surah Ar-Ra'd ayat yang ke-16. Hal tastawi zulumat. Ini pun lam bertemu dengan ta. Banyak. Sekejap suruh idgham, tiba-tiba tak ni pun tak boleh pula. Biasalah tu ya. Yang senangnya jangan belajar, tu senanglah. Kalau belajar memang banyaklah belajar itu ada gini sekejap begini sekejap begitu. Tak nak susah tu tak payah belajarlah. Seolah-olahnya macam tu kan. Okey. Tapi kalau kita tak mengasah otak kita tu, dia jadi beku. Ya. Macam tangan tak exercise tu, dia jadi tak kuat. Tak kuat. Ni apa yang doktor cakap pada ustaz lah. Ustaz sampaikan aja. Kan? Tak boleh dia kata kena exercise tangan tu. Kita nak exercise macam mana kan sakit tangan. Dah accident tu sakit, patah. Yang tu jadi takut nak buat, tak boleh, kena paksa. Kena paksa juga rupanya. Kena paksa biar dia kembali pada asal. Dia kena selalu buat exercise, tak boleh biarkan begitu, jangan sayang-sayang ataupun takut-takut, tak boleh. Kena buat. Jadi soalannya macam tu jugalah yang ni. Paksakan dulu. Paksakan dulu. Kalaulah kita belajar tak faham, tak ingat-ingat, insya-Allah jangan takut, tak masuk neraka pun, tak ingat, tak faham, sebab yang memahamkan Allah Taala, dia hanya minta kita, perintahkan kita cari ilmu kan. Tapi tak faham juga nak buat macam mana kan. Kadang-kadang sekali dua tak faham, kali ketiga faham. Dia macam tu. Okey, 10 kali tak faham, kali ke-11 tu baru faham. Okey, bal ta'tihim. Yang ni pun samalah, tuan-tuan dan puan-puan, masukkan lam dalam ta. Bat ta'tihim. Bat ta'tihim. Ya, itu beza dengan hafs. Dari segi penandaan boleh tengok. Baik, terus. Okey, ya, kalimah bal yang diidghamkan juga ke dalam sin. Sekejap bagilah Tuan Azhar sekejap. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
Baiklah, Masya Allah. Okey, baik. Kita sambung bincangan untuk metodologi qiraat Ibnu Amir. Okey, kita tengok yang ni masih lagi Hisham tentang idgham lam pada kalimah bal masuk ke dalam sin. Masukkan dalam sin. Contohnya qala bal sawwalat. Qala bal sawwalat itu Hafs. Jadi kalau baca Hisham qala bas sawwalat. Terus tekan pada sin. Qala bas sawwalat. Hilang terus lam. Okey. Baik, terus ini juga tentang lam kalimah hal masukkan dalam sa. Hal thuwiba. Hal thuwiba itu Hafs. Hal thuwibal. Jadi kena pelan-pelan situ kalau baca Hafs. Hal thuwibal. Jadi kalau Hisham hathuwibal, hathuwiba, senang sikitlah untuk sebut Hisham tu, untuk baca riwayat Hisham senang sikit. Hathuwiba sebab dia tak perlu pergi rumah lam dulu baru jumpa sa, tak pergi terus jumpa sa. Seolah-olah macam tu. Okey. Kemudian lam pada kalimah bal masukkan dalam ta. Okey, masukkan dalam ta. Bal taba'allah. Bal taba'allah. Itu kita baca Hafs. Kita jelaskan betul-betul lam. Bal taba'allahu 'alaiha. Kalau ustaz baca, ustaz memang highlightkan ataupun kita tinggi, kita betul-betul clearkan lam. Bal taba'allah. Kerana kita tahu di sana kalau kita tak clearkan, jadi seolah-olah di situ macam orang yang dengar itu tak pasti. Kita izhar ke kita idgham. Battaba'allah. Battaba'allah. Tekan terus pada huruf ta. Baru nampak jelas kita idgham. Battaba'allah. Ya. Battaba'allah. Ya. Okey. Kemudian bal, ada huruf lam, masukkan ke dalam zai. Masuk ke dalam zai. Bal zuyyina lilladzina kafaru. Bal zuyyina lilladzina kafaru. Jadi kalau baca Hisham, terus masuk dalam zai. Bal zuyyina lilladzina kafaru makruhum wa saddu 'anis sabil.
Ada fasih huruf lah di situ. Okey, lam masukkan dalam zai. Okey, tuan-tuan dan puan. Dia banyak point aja ya. Formula tak ada ni. Point aja ni. Okey, kemudian lam pada kalimah bal masukkan dalam dha. Jumpa dha, kita masukkan seperti ayat bal dhanantum allan yanqalibar rasul. Kalau baca Hisham bal dhanantum allan yanqalibar rasul. Okay, boleh? Nampak ada sabdu di situ. Itu surah Al-Fatih. Tuan-tuan dan puan boleh buka muka surat 512 lah. Yang tadi pun saya lupa nak sebut. Yang tadi pun rasa ada juga muka surat. Oh, ini tak ada. Ini surah Al-Fatih muka surat 512. Okey, terus masuk ke Ibnu Zakwan. Mungkin ada yang sama dengan Hisham, ada yang lain. Kita tengok Ibnu Zakwan. Iaitu idghamkan dal kalimah qad. Tadi pun samalah dengan Hisham tadi kita dah sebut. Qad yang bertemu dengan dha, yang bertemu dengan dad, bertemu dengan zal. Kalau tuan-tuan dan puan yang buku Al-Mahrum Ustaz Rahim tu, dia ada bentuk table macam tu, rasa senang sikit. Tuan-tuan dan puan nak boleh lihat dia ada buat satu Hisham dan satu Ibnu Zakwan, ya. Okey. Jadi sini idgham qad bertemu dha, dad dan dal. Contoh yang tadi juga, ya. Qad dhallu faqad dhalla laqad zalamaka. Kalimah laqad zalamaka tak terkecuali. Dia baca dengan idgham juga. Tapi Hisham dah mengecualikan laqad zalamaka yang kita dah sebutkan tadi, ya. Laqad zalamaka. Okey. Itu dalam surah Sad. Jadi Ibn Zakwan tak. Dia baca dengan idgham. Okey. Semua ada sabdu, ya. Semua ada sabdu. Kalau yang bacaan idgham selepas dal tu ada sabdu. Baik, idghamkan dal kalimah qad yang bertemu dengan zai. Contoh yang tadi jugalah. Walaqad dzara'na li jahannama katsira walaqad qad jama'u walaqad sarrafna. Macam Hisham tadi, ya. Sama dengan Hisham tadi yang diidghamkan. Ustaz, nak tanya Ustaz. Ya. Kalau macam qad ni tadi kan Ustaz kata dekat Hisham pun dibaca secara idgham. Untuk contohnya apa tu? Dha, bad. Kenapa dia tak letak di bawah Ibnu Amir Ustaz kalau dia dua-duanya sama bacaannya? Letak di bawah Ibnu Amir. Kan Boleh juga. Boleh juga, tapi di sini ada sebab Ustaz susun slide sengaja nak pisahkan sebab di kalimah qad ini ada huruf yang bertemu dengan dha itu ada pengecualian dia. Jadi Ustaz asingkan buat kalau nak letakkan di bawah Ibnu Amir pun boleh juga. Boleh, yang sama-samanya lah, yang sama-sama. Okey. Ini oleh kerana Ustaz copy slide itu daripada yang sebelum ni. Jadi langsung Ustaz buat Hisham. Okey, ini Hisham, ini Ibnu Zakwan. Tapi yang awal tadi ada Ibnu Amir pun ada juga kan? Betul, itu yang saya ingatkan. Mereka berdua ni ada memang beza lah. Tapi bila Ustaz cakap ni kata ada yang sama kan? Jadi saya fikir Okey. Nanti nak kena perbetulkan lah. Tapi satu persatu pun okey, nak gabung pun okey. Tapi tuan-tuan dan puan-puan boleh faham lah kalau yang sama tu kita kata terus Ibnu Amir tu lebih mudah lah. Lebih mudah faham. Ya. Okey. Kalau yang ini pula sebab dia ada pengecualian. Yang tu dia sama, lepas tu dia ada pengecualian. Macam bertemu dengan zai. Kita tengok bertemu dengan zai. Tadi kita kata idgham. Okey.
Sini qad bertemu dengan zai idgham. Okey. Baik, ni. Yang ni walaqad zayyana. Walaqad zayyana as-sama. Jadi di sini harus dibaca dua wajah, iaitu izhar ataupun idgham. Walaqad zayyana, izhar boleh, idgham pun boleh. Itu ada beza sikitlah dengan Hisham. Satunya sama idgham, tapi bila izhar tu dah tak sama. Sebab tu dipecahkan sikit di sini. Untuk lebih jelas lagi, ya, pada ayat ini surah Al-Mulk. Pada surah Al-Mulk dikhususkan untuk baca dua wajah. Izhar pun boleh, idgham pun boleh bagi Ibnu Zakwan. Tapi kalau Hisham tu dia terus saja baca dengan idgham. Ya. Okey. Kemudian dal pada kalimah id yang bertemu dengan dal. Dal kalimah id bertemu dengan dal juga dibaca dengan idgham bagi Ibnu Zakwan. Okey, yang tadi pun ada dah contoh sebelum ni, macam iddakhalu. Okey, itu saja. Idgham sa bertemu dengan zal seperti Hafs. Ini Ibnu Zakwan. Beza dengan yang Hisham tadi. Hisham baca dengan izhar, tapi Ibnu Zakwan dia baca dengan idgham. Di sini, ya, yang yalhas zalika tadi. Jadi Ibnu Zakwan sama dengan Hafs. Kalau baca sambung, au tatruk yalhad dzalik. Ya, au tatruk yalhad dzalik. Okey. Baik, selesai yang bab izhar dan idgham. Sebenarnya izhar dan idgham ni memang agak rumit sikitlah bagi ustaz sendiri pun dalam nak menyediakan slide yang memudahkan tuan-tuan dan puan-puan. Tapi dalam buku nanti akan datang, insya-Allah situ akan ada dalam bentuk jadual lagi mudah nampak, ya. Sebenarnya buku tu belum settle lagi. Okey, kita tinggalkan tajuk itu, tajuk idgham, izhar dan idgham. Kita masuk tajuk yang baru, sentuh pasal waqaf pada resam khat. Kita bab waqaf pula. Yang ni tak banyak, perbincangannya tak banyak. Bagi Ibnu Amir, macam mana kita nak waqaf pada kalimah-kalimah tertentu yang dikhususkan, iaitu melibatkan kalimah ayyuha. Ayyuha yang diejanya tak ada alif, ha. Jadi di sini kalau kita wasal, ha dibaca dengan baris di hadapan. Kalau wasal lah, ha dibaca dengan baris depan. Ayyuha baca ayyuhu. Sebab itu dalam resam dia tak eja dengan ha alif. Kerana ada qiraat yang tak baca ayyuha, dia baca ayyuhu. Tapi kalau yang ada ha alif, semua sepakat imam qiraat baca ayyuha, ayyuhal mu'minun. Semuanya sepakat baca dengan ada alif. Ya ayyuha, maksud ya ayyuhallazina amanu. Semuanya ada ha alif. Tapi yang ni tak ada, ya. Nanti kita tengok tempat-tempatnya. Dan kalau kita berhenti, kita akan berhenti dengan matikan huruf ayyuh. Okey, ini tempat-tempatnya yang mana berkaitan dengan kalau sambung ha baris depan. Waqalu ya ayyuhas sahir. Waqalu ya ayyuhas sahir.
Baca Ibn Amir, waqalu ya ayyuhus sahir. Ya, ha baris depan. Sanafrugu lakum ayyuhas saqalan. Sanafrugu lakum ayyuhus saqalan. Dibaca ha baris depan. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Dibaca ayyuhul mu'minun kalau kita sambung. Kalau berhenti ayyuh. Jadi tempat-tempat ni bagi raikan qiraat yang baca baris depan, sebab itu tidak ada huruf alif selepas ha. Antaranya lah kalau ditanya itu juga itu yang biasanya disebut ya. Orang panggil apa yang tersirat ataupun kenapa penulisannya macam ni. Antara jawapannya biasanya kalau kita tengok pandangan-pandangan ulama menyebut tentang meraikan limura'atil qiraah, untuk meraikan qiraat yang lain. Ya. Okey. Baik. Kalau kita lihat pula yang kedua, selesai ayyuha, selesai. Kita pergi kepada yang kedua, kalimah ya abati. Ya abati, ketika kita wasal, kita baca dengan ta baris atas. Ya abati, baca wasal ya abata. Abata. Panggil juga abata. Biasa ada yang panggil bapa dia abati kan. Kalau nak tukar sikit abata lah. Abata. Tak ada lagi rasa yang panggilkan diri dia ataupun nak anak dia panggil abata, semua abati. Biasa dengar tak? Ada yang abi tu ramai sangatlah. Abi, abah, ayah, bapa, father, daddy, tu lagi canggih lah tu. Sampai daddy, father semua. Ni ya abati jarang-jarang orang guna. Tapi ada ya abati. Walid, walid pun ada pakai. Ya abata tak ada. Ustaz tak pernah dengar lagi lah. Abata di kalangan kita. Atau ada dalam grup ini yang panggil bapak ni abata, mana tahu kan. Baik, jadi kalau kita wakaf, macam mana kita wakaf? Kita tukarlah ta ni jadi ha. Seperti yang kita panggil selalu, bapak kita ada yang panggil apa? Ya abah, nak ke mana tu? Contohnya kan, ya abah jom makan. Itu dah ikut qiraat Ibnu Amir lah ketika wakaf. Jangan sambung ya abah makan, tak boleh. Kena berhenti dulu. Ya abah jom makan. Boleh. Panggil dengan munfasil tu lagi Ustaz. Cukup tu. Nasib baik tak baca warsyun. Kalau tidak kena sampai 6 harakat dulu sebut. 6 kiraan. Kalau sampai 6 harakat tu lauk tu banyak sangat lah. Contohnya kan. Tapi waras dia tak ada lah berhenti gitu. Ya abah tak ada. Waras tak tukar gitu. Waras macam hafz je. Ya abad. Kena berhenti dengan ta. Ya. Kalau panggil dengan waras kena berhenti dengan ta. Panggil dengan Ibnu Amir boleh berhenti dengan ha. Ya abah. Baik. Boleh ya? Okey. Tapi percakapan biasa Arab tak ada, dia pakai ikut baca macam Quran. Quran aja dia ada seni dia. Percakapan biasa jumpa sembang dengan kawan tak adalah berdengung-dengung. Kan? Man anta. Tak adalah pula gitu. Kan? Okey. Baca Quran dia ada seni dia. Penurunan dia dengan bertajwid. Cakapan biasa tak ada. Okey. Habis. Itu saja yang berkaitan dengan wakaf ke atas kalimah-kalimah yang macam mana dia resam dalam penulisan Al-Quran. Jadi kita tengok ada yang seperti tadi tulisannya dengan ta, bila berhenti berubah jadi ha. Okey, padahal dia tulis ta maftuhah. Kalau ta marbutah itu dah biasa. Al-qari'ah, mal-qari'ah, wa yulli kulli humazatil lumazah, itu dah biasa dia tulis dengan ta marbutah, kita dah faham dah. Tapi kalau tulis dengan ta maftuhah, okey, ta maftuhah bagi hafs akan ikut macam mana dia tulis. Kalau tulis ta maftuh, ya.
Nak Macam mana? tanya Ustaz, yang untuk kalimah ya abata je ke kita matikan dengan ha? Macam rahmat ke jannat tak adalah. Tak lah. Dia tak ada. Kalau Apa untuk Ibn Amir lah. Kalau bincang Ibnu Katsir, lain pula. Oh, lain Okay. Dia tak lain pula. share. Usul dia tak share. Jadi yang ni tak share. Dia lain track dia yang ni je. Okey, terima kasih Ustaz. Okey. Yalah mungkin kita tertanya-tanya juga kalau itu sebab kita dah belajar yang sebelum ni Ibnu Katsir atau Abu Am melibatkan kalimah antara maftuhah kan. Macam rahmat, jannat, kalimat kan. Beberapa lagi kalimah yang lain tulis dengan ta maftuhah tapi berhenti pun dengan ha. Bagi kalimah itu ada perbincangannya tapi Ibn Amir libatkan yang ni aja. Ya, abah dengan ayyuha tadi. Okey. Baik, terusnya kita masuk tajuk yang baru yang ke-10. Sudah tajuk yang ni pula. Tajuk wakaf pada kalimah berhamzah. Nampaknya tajuk ini mungkin tajuk yang akhir untuk malam ni. Panjang cerita, tak adalah panjang sangat. Mungkin sempat kita sentuh. Kalau nak senang, Ustaz ngajar 1 minit atau tak sampai 1 minit, Ustaz cakap wakaf pada kalimah berhamzah sama dengan qiraat hamzah. Okey, selesai. Wallahu alam, habis. Masalahnya ada yang tak sempat ikut hamzah hari itu, terpaksa kita kongsikan sekali lagi. Ya, maknanya ialah dalam tajuk wakaf pada kalimah berhamzah, ia melibatkan riwayat Hisham. Hisham Ibnu Zakwan tak masuk. Jadi Hisham ini ada persamaan dengan qiraat Hamzah yang telah kita bincang sebelum ni. Dan bahkan kita masih lagi belajar tentang qiraat Hamzah melalui kita buat tadarus yang setiap Selasa petang tu kan. Jadi yang tu ada tempat-tempat jumpa kalimah-kalimah tertentu yang ada huruf Hamzah, kita cuba bincang macam mana nak wakaf. Ya, tajuk ini adalah tentang nak wakaf, bukan wasal, nak wakaf. Dan juga wakaf pula pada kalimah yang ada hamzah. Okey, yang tak ada hamzah tu kita tak bincang lah. Yang ada hamzah saja. Itu poin yang kedua. Dan poin yang ketiga, poin yang ketiga ialah terletak di akhir kalimah. Ini yang panggil tak rasa berat sangat seperti qiraat hamzah. Sebab dia hanya fokus kepada huruf hamzah yang berada di akhir saja. Kalau berada di tengah, tak termasuk. Jadi Hisham sama dengan hamzah di satu sudut, tapi dia hanya sedikit saja banding dengan qiraat hamzah. Tak ada banyak. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan dah dapat menguasai tentang wakaf pada kalimah berhamzah bagi qiraat hamzah, so senang untuk kita bincang tentang riwayat Hisham. Tapi kalau tak pernah lagi ikuti qiraat hamzah, usulnya tak pernah belajar qiraat hamzah, insya-Allah pada malam ni kita cuba kongsi sikit sebanyak tentang tajuk ni ya. Okey. Kita tengok ni Ustaz buat bahagiannya macam ni. Ini lebih ringkas daripada qiraat hamzah ya. Slide Ustaz lebih ringkas. Hamzah mati. Hamzah mati. Itu huruf hamzah lah ya, huruf hamzah. Huruf hamzah mati kerana wakaf. Dia asal berbaris. Dia asal berbaris, tapi kalau wakaf dia mati dan dia terletak di akhir kalimah. Okey, itu poin ataupun tajuknya yang pertama. Jadi kita tengok sekiranya sebelum hamzah terdapat alif. Sebab kalimah yang mana ada hamzah di hujung, kadang-kadang dia terletak selepas alif. Ada yang terletak selepas huruf selain alif. Jadi sekarang kita tengok yang terletak selepas huruf alif. Itu contoh-contohnya ya. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada buku qiraat hamzah Ustaz ni masih boleh dibuat rujukan untuk belajar riwayat Hisham.
Atau kalau dah ada sendiri buku Qiraat Ibn Amir, lagi senang, buka yang tu terus, ya. Kalau ada yang kitab almarhum Ustaz Rahim tu lagi senang, tengok yang tu. Okey. Yang ini kalau tuan-tuan dan puan nak tengok dalam buku Qiraat Hamzah muka surat 52, ada pembincangannya dalam buku Ustaz. Okay. Baik, contohnya kalimah sya'a, as-sama'i, ad-dima'a, safra'u, semuanya ada alif, 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 alif. Ujungnya hamzah. Hamzahnya mesti, ingat, hamzahnya baris satu di atas, baris bawah tak kisah, satu ke dua. Baris depan pun tak kisah, satu ke dua. Tapi kalau baris atas, untuk yang baris satu saja. Kalau dah dia berbaris dua, dia dah tak jadi hujung kalimah. Dia dah jadi tengah kalimah. Boleh faham? Itu jangan tersilap faham. Jangan faham tersilap faham. Okey. Sebab ada yang confuse bila dia diingatkan kalau baris dua di atas pun sama jugalah duduk di hujung. Tak. Ya? Okey. Baik, untuk keadaan ini bagi Imam Hisham, dia baca ibdal. Ibdal tu maknanya tukar. Ditukarkan hamzah menjadi alif. Bila kita tukar jadi alif, maka berimpunlah dua alif. Okey, dalam kalimah ini. Dan bila dah berimpun dua alif, kita harus hazaf salah satunya. Sebab ada pandangan ulama kata maknanya berimpun dua alif maka boleh buang salah satunya. Nak buang salah satu, nak buang yang pertama ke nak buang yang kedua? Yang kedua tu yang bukan original. Yang kedua tu adalah asalnya hamzah ditukar jadi alif. Lepas tu kena buang. Kan? Dah lah tukar kena buang pula. Sian. Tukar dan kena buang, kan? Okey. Baik. Sekiranya kita takdirkan huruf yang dihazaf itu adalah alif pertama, kalau kita buat andaian yang kena buang itu adalah alif yang pertama yang memang asal dah kat situ. Tapi kita buang yang tu, maka kita baca qas sahajalah. Baca dua harakat sahaja. Okey. Sya, contohnya. Ma, safra, dua saja. Ya. Dan sekiranya kita takdirkan alif kedua itu yang dihazafkan, maka ketika itu kita boleh matkan. Dia boleh baca dengan 6 harakat dan boleh baca dengan 2 harakat. Kalau kita takdirkan buang itu adalah alif yang kedua, dia tinggallah alif yang asal itu, maka boleh dibaca sampai 6 harakat. Ma ataupun ma. Pada keadaan ini juga harus kekalkan dua-dua alif tersebut. Kedua-dua tak dibuang. Kita kekalkan dua-duanya. Maka dimatkanlah 6 harakat dan 4 harakat. Boleh baca kekalkan dua alif. Bila kekalkan 2 alif, dia boleh baca 4. Dan bila kekalkan 2 alif juga, sebenarnya di situ kalau kita baca perbincangan tentang yang ni, kalau dia kekalkan 2 alif, dia tambah lagi 1 alif. Sebab itu menjadikan dia 6 harakat. Menjadi pemisah antara 2 alif tadi. Dalam huraian lah, kenapa boleh jadi sampai 6 di sini. Kerana setiap alif itu, dia mewakili 2 harakat kan. Jadi 2 alif kekal, tambah lagi 1 alif. Dimatkan, maka dimatkan 6 dan 4 harakat. Jadi hasil daripada apa yang disebutkan tadi, simpulannya baca 2, 4, 6 harakat. Sama ada baris atas, baris bawah, baris depan. Cumanya kita kena tambah lagi 2 wajah. Sekiranya hamzah yang berbaris di bawah atau di hadapan. Maknanya kalau hamzah itu
berbaris bawah atau hadapan, kita boleh tambah lagi 2 wajah. Tadi 3, tambah lagi 2, jadikan dia 5 wajah. Iaitu kalau baris bawah atau baris depan, kita harus tashil hamzah berseterau. Kita matkan sebelumnya 4 harakat atau 2 harakat. Ini tambahannya. 2 wajah tambahannya ialah tashil berseterau untuk baris depan ke baris bawah. Cuma mat yang sebelumnya panjang, pasti kalian tahu panjang itu hanya 4 harakat atau 2. Kalau belajar hamzah sebelum ni dia 6 atau 2. Yang ni 4 atau 2. Kenapa 4? Sebab Hisham dia baca 4 harakat je mat muttasil. Kan? Wa yakhruju minhul ma'u. Sampai 4 je. Kalau dah sampai sampai 6 baru tasil, kita dah tak baca Hisham lah tu. Kita dah baca hamzah. Ya. Okey, tapi yang 2 tu samalah, hamzah pun boleh 2, Hisham boleh 2. Yang baca dengan yang mengekalkan dengan 4 sebab dia atas track mat muttasil. Sebab tu dia baca 4. Kenapa boleh sampai 2? Kerana dia kata dah hamzah tu dah berubah jadi tashil. So bukan original lagi. Sifat hamzah dah kira lemah dari situ. Maka sebab tu dibaca dengan 2 harakat saja. Dahulu kan 4. Ya, muqaddamnya 4, kemudian baca 2. Untuk wajah tashil, dia kuncinya disebut baca yang banyak dulu baru baca yang sedikit. Maknanya baca 4 dulu baru baca 2 untuk wajah tashil. Okey. Kalau untuk wajah hazaf buat 2 dulu, kemudian 4. Ya. Okey, untuk muqaddamnya lah. Baik, selesai untuk yang ada huruf alif. Pergi pula kalau kita tengok sekiranya sebelum hamzah tu ada ya ataupun ada waw. Dua-dua ini merupakan huruf tambahan pada bina sesuatu kalimah. Ya, seperti yang berada di hujung kalimah macam ni. Bari'un. An-nasi'u. Jadi kalau kita tengok hamzah tu berada di hujung. Di hujung sebelumnya ada ya. Dan sama juga an-nasi'u, hujungnya sebelum hujungnya ada hamzah, sebelum tu ada ya. Jadi di sini disebut huruf-huruf ya ini adalah huruf tambahan. Tuan-tuan dan puan juga boleh rujuk dalam buku qiraah hamzah yang Ustaz tulis pada perbincangan muka surat yang berapa ya, muka surat ya 53 Ustaz. 53. Nombor 2 tu. Okey. Muka surat 53 ada, terima kasih Kak Yati. Muka surat 53 pernah ada di situ. Jadi sama je lah perbincangannya dengan riwayat Hisham dengan qiraah hamzah ya. Okey. Sebelum kita sebut macam mana wajah bacaannya, kita tengok yang ni. Bagi waw zaidah yang terletak sebelum huruf hamzah tak terdapat dalam Al-Quran kecuali satu kalimah saja, surah Al-Baqarah ayat 228. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Ada hamzah hujungnya, sebelumnya ada waw. Waw tu adalah merupakan waw tambahan satu-satunya dalam Quran ya, dalam surah Al-Baqarah. Okey, sekarang kita nak tengok macam mana ataupun apa hukum bacaannya bagi ya tambahan ataupun bagi waw tambahan. Kita tengok ya dulu. Maka kalau untuk ya, kita tukarkan hamzah tu jadi ya. Bila kita tukarkan hamzah jadi ya, bermakna ada 2 ya. Ya yang dah ada kat situ satu dan ya yang baru ditukar. Bila ada 2 ya, maka kita idghamkan ya yang dah ada kat situ ke dalam ya yang baru ditukar. Kena idgham. Jadi kalau an-nasi'u, tukarkan hamzah jadi ya, maka kita akan baca an-nasi. An-nasi. Tak payah panjang-panjang lagi lah.
Bukan an-nasi. Tak boleh nak panjang lagi. Ya. Okey, kalau bari sama juga tukar hamzah jadi ya, ada dua ya, idghamkan pertama dalam kedua, bari. Ya juga tak dipanjangkan, bari. Tak. Bari. Habis itu sebab dia idgham. Okey, kalau untuk waw tambahan yang kalimah quru, sama juga kita tukarkan hamzah tu jadi waw. Bila tukarkan jadi waw, ada double waw. Waw pertama masuk dalam waw kedua. Okey. Diidghamkan ya. Quru. Ya, kalimah quru bacaannya ialah quru. Ini sini biasa memang kita akan berhentilah. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Jadi kena tahu betul-betul situ macam mana nak waqaf untuk riwayat Hisham. Okey, selesai Hisham, kita pun baca Ibnu Zakwan thalathata quru. Itu untuk Ibnu Zakwan. Kalau tuan-tuan puan ambil talaki kedua-dua perawi. Kalau ambil Hisham saja satu track je lah. Okey. Terus yang ketiga. Yang tu ada satu wajah je ke Ustaz untuk yang kurung ke dengan tadi tu. Apa yang ya tadi? Satu wajah je. Macam tukarkan hamzah jadi waw lah. Kemudian kita idgham. Kemudian kita idgham huruf. Jadi mungkin akan tanya-tanya, Ustaz boleh wrong ke? Wrong tak ada ke? Kan? Satu wajah ke? Ataupun nak kata dua. Jadi sebenarnya nak kata satu wajah, ada perincian lah. Ada perincian. Maksudnya apa? Perinciannya macam mana? Satu wajah iaitu kita kata hamzah tukarkan jadi waw, kemudian idghamkan waw pertama dalam waw yang kedua. Itu belum habis cerita lagi. Belum habis cerita lagi. Okey, bila kita idghamkan waw ke dalam waw yang kedua, waw pertama masuk dalam waw yang kedua, maka boleh baca dengan sukun mahab satu. Boleh baca dengan raw dua. Tapi Ustaz tak highlightkan raw. Sebab apa tak highlightkan raw? Raw ni wajah yang umum. Dah selalu sebut. Mana-mana huruf yang baris bawah, kalau tuan-tuan dan puan waqaf, boleh raw. Baris depan, boleh ismam. Ketika kita waqaf kan. Jadi baris depan, raw pun boleh. Ismam pun boleh. Tapi kalau baris atas, tak adalah raw ismam tu untuk baris atas. Ya. Untuk baris bawah, boleh raw. Untuk baris depan pun boleh raw. sebab saya teringat masa Hamzah tu, inilah soalan yang saya kena baca dan inilah soalan yang saya tanya kat Ustaz yang Ustaz tak dapat tanya kat kita orang semua kan. Ustaz jadikan kuis. Masa tu. Okey, terima kasih Ustaz. Ustaz, yang ni untuk Hisham aja ke untuk dua-dua Ibnu Zakwan sekali? Hisham dia. Ibnu Zakwan tak ada? Tajuk ini hanya khusus kepada Hisham. Kalau kita baca buku bahasa Arab dalam qiraat 7, dia akan letak tajuk ini Hisham dengan Hamzah. Ini yang dimaksudkan wakaf Hamzah dan Hisham ni. Ya, betul. Ustaz, dalam Quran Ibnu Amir saya dia cakap untuk dua-dua Hisham dengan Ibnu Zakwan. Macam mana Ustaz? Tulis je saya tulis. Dia tulis dua perawi pada kalimah dia tak ada side note cakap untuk Hisham. Dia tak tulis apa-apa. Tak tulis apa-apa. Tapi saya diajar cara wakaf je lah. Dia ajar cara wakaf, dia tak ada tulis nama Hisham. Dia tak ajar, Syekh ajar saya. Tapi dia tak tulis apa-apa. Dia kosong, dia tak ada apa-apa kat tepi tu. Dia warna hitam, dia tak warna merah. Ibnu Amir, dalam Quran Ibnu Amir, dia tak terangkan. Dalam Quran Ibnu Amir, dia tak jelaskan dekat tepi tu macam mana nak wakaf. Kan? Macam mana nak wakaf. Okey, dia tak tulis dekat tepi tu macam mana nak wakaf sebab banyak. Pandai sendirilah.
sendiri. Macam mana nak wakaf? Belajar sendiri. Soalannya macam tu, belajar usul. Sebab dia banyak. Sebab kalau Quran PDF yang Ustaz selalu share di skrin untuk qiraat Hamzah, itu bagus. Yang tu dia ada sedikit panggil membantu kita untuk faham macam mana nak wakaf. Walaupun kalimah itu bukan berada di akhir kalimah, di tengah pun ada, dia ada warnanya. Jadi kita fahamlah. Tapi nak kena belajar juga walaupun ada tanda-tanda tersebut. Ya. Jadi pada kalimah quru contohnya, mungkin Quran Ibn Amir Ustaz pun tak semak. Jadi kalau tak ada apa-apa huraian, kita yang bertalaki qiraat Ibn Amir kita kena faham. Untuk Hisham, kalau wakaf pada kalimah yang ada hamzah di hujung, mesti ada perubahan. Itu je poin dia. Apakah So maknanya perubahan? maknanya untuk wakaf Ibnu Zakwan kita sebut quru macam biasa. Ya, betul. Untuk Ibn Zakwan dia tak berubah. Dia macam Hafs. Ya, tajuk ini hanya fokus kepada riwayat Hisham sahaja. Boleh ya? Okey, Ustaz. Okey. Baik. Kalau kita tengok pula sebelum hamzah ada huruf waw atau ya yang merupakan asal bagi kalimah itu. Tuan-tuan dan puan-puan masih lagi dalam muka surat 53 kalau buku qiraat hamzah Ustaz lah. Perbincangannya sama. Boleh rujuk di situ untuk ketahui mana huruf-huruf yang kalimah-kalimah yang dikatakan waw ya itu adalah asal bagi kalimah tersebut. Contohnya antaranya ialah kalimah syai'in, si'a, su'a, sawi. Ada dengan ayatnya sekali ya. Syai'in. Syai'in banyaklah, bukan surah Al-Baqarah aja. Si'a surah Hud. Su'a surah An-Nisa. Su'u banyak juga. Sawi surah Taubah. Ayat 98. Okey, kalimah ini semuanya ada ya dan ada waw. Semuanya adalah merupakan asal bagi kalimah tersebut. Maka bagi Hisham, bagi Hisham juga boleh dua wajah. Boleh dua wajah, Ustaz tak kaitkan dengan raw, kalau tambah jadi 4. Faham tak? Ustaz kata dua wajah, tapi kalau bawa masuk raw jadi 4 lah. Okey, yang pertama hamzah tukarkan kepada ya atau waw. Kita tukarkan hamzah tu jadi waw ke jadi ya. Manakala huruf ya atau waw sebelum tu kita masukkan. Kita idgham macam tadi juga. Kalau syai'in kita tukarkan hamzah jadi ya, bermakna ada double ya. Jadi ya yang pertama masuk dalam ya yang kedua. Jadi syai'in ini kalau kita wakaf jadi syai. Tekan syai. Syai. Tekan. Matikan ya boleh. Raumkan ya pun boleh. Okey, faham tak? Walaupun Ustaz tak selalu sebut raum tu, Arabnya boleh faham. Okey. Syai ataupun syai. Syai. Itu untuk raum. Jadi dua situ. Kalau kita nak orang panggil declarekan raum tu. Okey. Tapi kalau yang ni si'a, kita cuma baca dengan sukun mahab je lah. Si. Dah tak boleh nak buat raum, tak boleh siya. Tak boleh siya. Pasal apa tak boleh siya? Sebab dia baris atas, tak ada raum. Okey, itu satu. Yang kedua, kita boleh naqal, pindahkan baris hamzah tu bagi kepada ya atau bagi pada waw. Tengoklah kalimah apa, kalimah tu ada ya ke ada waw. Sebelumnya berserta kita hazafkan hamzah tersebut. Jadi kalau syai'in tadi idgham boleh, naqal pun boleh. Jadi kalau naqal jangan tekan, jangan beratkan. Maksudnya jangan beratkan. Syai tak ada sabdu. Syai. Okey, itu sukun mahad ataupun nak buat raw pun boleh. Syai. Itu syai mati, sukun mahad. Syai, mati betul-betul.
syai, syai. Itu dah bunyikan sedikit yi, syai. Ya. Kalau kita ambil tarikh rom tu 1/3 harakah lah. Yang dekat dia dengar, yang jauh tak dengar. Okey. Jadi situ kalau kita umumkan wajahnya kita kata 2 lah. Kalau kita perincikan jadi 4. Setiap wajah yang 2 tadi sukun mat dengan rom, sukun mat dengan rom. Okey. Baik, selesai yang ini. Okey. Yang tadi kita kata hamzah yang mati kerana waqaf, sebelumnya ada alif, selesai. Sebelumnya ada huruf tambahan, selesai. Sekarang kita tengok hamzah yang mati kerana waqaf terletak di akhir kalimah sebelumnya berbaris. Kak Nuraisha ada nak tanya tadi? Ada angkat tangan ke terangkat tangan? Kak Nuraisha terangkat tangan ke? Memang ada nak. Memang Saya nak tanya Ustaz, yang wakaf C tadi tu Ustaz. Yang mana? Wakaf CR tadi tu. CR, okey. Dia kalau CR tu kita betul ismamkan juga kan tu Ustaz? Jadi kalau kita wakaf macam mana? Ismam tak boleh lah, ismam. Macam mana? Kalau kita ismam kita tak, katalah kata kita nak wakaf kat situ tapi sewaktu wakaf apa kalimah C tu kita baca ismam kan untuk ilmu penir. Rasanya. Okey, okey. Itu belum belajar lagi sebenarnya. Okay. Kalimah ini, tapi tak apa. Kalimah ini adalah kalimah yang ada tajuk yang akan datang sekejap lagi. Tapi mungkin tak sempat ni, kita akan datang, iaitu kalimah CR. Terima kasih Kak Nuraisha. Dia dah. Kalimah CR adalah kalimah yang dibaca dengan ismam. Ismam maksudnya bukan kaitan dengan hamzah. Kaitan dengan apa? Kaitan dengan huruf sin yang berbaris di bawah itu. Sin yang berbaris di bawah itu kita ismamkan campuran baris depan dengan bawah. Ya, campuran depan dengan bawah. Dah bincang tentang ismam ni. Geng kui lah macam kui yang tu kan. Geng tu lah. Ingat pada Sweet 17 tu, betul. Sweet. Sweet. Jadi baca ismam yang sin tu, sui. Untuk huruf hamzah tu cerita lain. Maknanya kita kena wakaf dengan 2 cara, iaitu idgham ataupun naqal. Idgham ataupun naqal, kedua-dua ini adalah sukun mahab. Dah tak boleh buat raw dan tak boleh buat ismam. Tak boleh buat ismam maksudnya tak boleh ismamkan yang hamzah tu. Yang sin tu memang kita ismam awal lagi. Sui. Sui itu ismam yang su tu. Sui. Jadi kalau kita wakaf di sini kita akan buat apa? Kalau wajah idgham contohnya sui. Lutan sui. Macam tu. Ataupun kita naqal lutan sui. Lutan sui. Tak ada raum lah hujungnya sebab dia dah baris atas, ya. Okey. Betul. Cuma minggu lepas ni kalau boleh faham, ya. Macam mana Kak Raisha? Belum menjawab ke lagi ke? Nanti kejap. Sebab yelah saya pasal dia ismam dan pasal kita nak wakafkan ada hamzah lagi. So dia ada efek ke tidak tu maksud saya. Kalau sui saja kalau kita baca wasal maksudnya tak ada masalah lah sui something. Tapi kalau kita wakaf katalah kena terpaksa wakaf. Jadi sebab dia ada hamzah lagi and then dia ismam lagi, tu nak tahu cara wakaf dia. Tu je. Kalau wakaf tu memang kita akan wakaf dengan cara yang 2 ini. Ini. Memang kita akan wakaf dengan cara ini, iaitu fokus kepada huruf hamzah.
Hamzah ini kena tukar jadi ya. Yang sin Ismam lah, yang tu cerita lain. Yang tu ada satu sebutan yang lain. Yang Hamzah ini kena tukar jadi huruf ya. Bila tukar jadi huruf ya, ada double ya. Ya pertama ada, ya yang kedua baru tukar ada. Jadi kita idghamkan. Sui. Luton sui. Tekan lah. Sui. Ataupun kita nakalkan dia. Luton sui. Luton sui. Yang hujung tu. Yang Ismam Sin itu tak berubah. Dia tetap baca gitu dah. Dia tak baca lah si. Ya. Yang Ustaz buat contoh tadi tak perasan kepada kalimah yang disebutkan sebagai Ismam tadi. Faham? Dia tak baca si lah ya. Tadi tak baca si seperti itu, seperti kita kata Hafs tak. Tetapi sebutan si ini dibaca dengan Ismam pada huruf sin yang baris di bawah. Itu kalau nak waqaf. Okey? Kalau wasal tu tak ada masalah lah. Seperti yang Kak Raisha sebut tu. Jalan biasalah. Si seterusnya dengan Ismam. Sui ya. Kalau kita wasal. Boleh ya? Terima kasih Ustaz. Okey. Baik. Yang ini adalah Hamzah yang mati. Rasanya cukup dulu kita sentuh yang A dengan B saja. A dengan bahagian A saja, di mana Hamzah yang berada di hujung kalimah sebelumnya ada huruf mati. Dan huruf yang mati itu terdiri daripada alif, terdiri daripada waw, terdiri daripada ya. Waw dengan ya pula terdiri daripada huruf yang asal bagi kalimah tersebut. Dan ada juga yang merupakan waw ya itu sebagai huruf tambahan. Jadi dah selesai. So nanti pertemuan yang akan datang kita akan tengok huruf Hamzah berada di hujung kalimah sebelumnya bukan mati lagi. Sebelumnya adalah huruf yang berbaris. Ya? Sebelumnya adalah huruf yang berbaris. Tetapi akan ada lagi satu bahagian yang last. Kita akan sentuh semula Hamzah berada di hujung sebelumnya ada huruf mad. Ya, ada huruf mad. Sekali lagi kita akan sentuh untuk yang terakhir sekali. Ustaz tak masukkan bahagian A kerana cerita yang tu agak berbeza sedikit lah berkaitan dengan resam mushaf tu sendiri. Jadi insyaAllah untuk minggu depan kita sambung tajuk perbincangan Hamzah mati kerana waqaf terletak di akhir kalimah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah pada malam ni kita telah sempat bincang mulai dengan riwayat hidup Hisham, kemudian Ibnu Zakwan, kemudian kita sentuh tentang izhar dan idgham. Selesai izhar idgham, kemudian kita masuk tajuk sedikit tentang bagaimana nak waqaf pada kalimah yang diresamkan khatnya, seperti kalimah ayyuha tadi dengan kalimah abata, dan juga akhir sekali tentang waqaf pada kalimah berhamzah. Masih ada baki lagi insya-Allah. Ya. Okey. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah kami dengan Al-Quran, jadilah Al-Quran sebagai pemimpin kami, cahaya petunjuk dan rahmat kepada kami. Ingatkan kami Allah supaya kami lupa dari Al-Quran. Ajarkan kami Allah apa yang belum kami ketahui daripada Quran. Bila kami Allah kekuatan dapat kami baca Quran, mengajar Quran sepanjang malam dan siang. Jadilah Al-Quran sebagai syafaat kepada kami Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Insya-Allah kita akan bertemu pula besok jam 5 suku sampai 6.30 untuk tadarus qiraah Hamzah. Okey, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Bye. Terima kasih Ustaz.